Dengan izin Tuan Hakim, pihak-pihak adalah seperti terdahulu dan ditambah sekarang adalah Datuk Farhan, Elina Razif, Dan Ahmad Faiz bin Munawar, Tuan Hakim. Benar. Datuk Khairul Anwar Rahmat, Datuk Dr. Baljit Singh, Benar ya. berserta dengan pembantunya, Gurpal Kaur, Datuk Yasmin Sharif, Tuan Hakim. Sekiranya saya tidak sebut yang lain, mohon perkenalkan dirilah. Saya percaya itu sahaja yang ada dalam mahkamah ini. Setelah perbincangan dilakukan antara pihak Timbalan Pendakwa Raya dengan peguam-peguam bela, kami mencadangkan bahawa untuk isu pen drive, mohon mahkamah beri satu tarikh sebab data itu terlampau banyak untuk kami membuat semakan bersama. Untuk melindungi data-data yang peribadi, kami mencadangkan bahawa semua pihak-pihak duduk dan melihat satu persatu daripada apa dalam pen drive tersebut dan memilih apa saja yang diperlukan bagi kes ini dan membuat salinan mengikut muka surat yang ada dan diberi kepada pihak-pihak. Itu saja Tuan Hakim bagi isu pen drive tersebut. Guam, sahkan. Dengan izin mahkamah, kami sahkan persetujuan telah dicapai untuk melihat bersama-sama dan memilih kandungan mengikut perbincangan akan datang. Mahkamah ini mengambil maklum bahawa TPR baru saja dapat melihat kandungan pendrive tersebut selepas saksi SP11 telah membuka ekshibit tersebut di hadapan mahkamah ini pada semalam. Jadi telah pihak TPR meneliti kandungan-kandungan yang berkaitan dengan pendrive tersebut dan pihak peguam memohon untuk merujuk kepada filem ataupun gambar atau video yang berkaitan, maka TPR memohon untuk sedikit masa. Ya. Itu maksud TPR. Ya, saya. Tuan Jadi Hakim. mahkamah ambil maklum dan benarkan untuk proses tersebut dijalankan sebelum kita menyambung perbicaraan terhadap saksi SP11. Kami juga pohon untuk membuat pemeriksaan utama berkenaan dengan pen drive tersebut sebab kami tidak bertanya apa-apa tentang pen drive tersebut daripada awal. Dan saya percaya tak ada bantahan daripada pihak peguam bela sekiranya untuk pen drive dimulakan dengan pemeriksaan utama, cross dan re. Tiada bantahan, Tuan. Baik, mahkamah rekodkan. Pihak pendakwaan bersedia dengan saksi seterusnya. Sebelum itu kami reserve lah untuk memanggil Inspektor Yip untuk Baik. sambung keterangan beliau. Baik, Dan saya teruskan. saksi yang seterusnya adalah pegawai JKM iaitu Encik Imran. SP12 pohon dipanggil. Panggil Encik Imran, SP12. Dan sahabat saya Fazidah Faid yang akan mengendalikan EIC tersebut, Tuan Hakim, dengan izin. Baik, teruskan panggil saksi. Dengan izin Tuan, pohon untuk saksi seterusnya SP12 iaitu Encik Muhammad Imran dipanggil. Bahawasanya saya, Muhammad Imran bin Muhammad Tanjung dengan sungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam persidangan ini adalah benar, adalah apa-apa yang tidak benar mereka benar belaka. Ya? Umur saya 35 tahun. Sebagai penolong pegawai pembangunan masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur.
Kebajikan Masyarakat, Kuala Lumpur. Duduk Encik Imran. Terima kasih. Baik, Cik Imran, saya akan bertanyakan soalan kepada Cik Imran, tapi diingatkan Salin. semula. Jika Encik Imran ingin menjawab, sila menjawab kepada Tuan Hakim, menghadap Tuan Hakim. Sila jawab dengan jelas dalam kadar sederhana, maknanya jangan terlampau laju dan jangan terlampau lambat. Sekiranya Cik Imran tidak faham akan soalan yang dikemukakan, boleh minta saya untuk ulang semula. Izin Tuan, Teruskan. boleh mulakan? Baik, Cik Imran. Cik Imran sekarang bekerja di mana? Saya bekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Boleh tolong jawab dengan kadar sederhana, jangan terlampau laju sebab pihak-pihak untuk merekodkan. Okay, saya bekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sudah berapa lama Cik Imran bekerja di situ? Saya bekerja selama tempoh 2 tahun. Boleh jelaskan tempoh 2 tahun tersebut? Bermula pada tahun 2020, bulan Mac Bermula Mac 2020 Mac 2020. sehingga kini. Apa tugas Encik Imran di Jabatan Kebajikan Masyarakat? Saya sebagai pelindung di unit kanak-kanak. Apa skop kerja sebagai pegawai pelindung? Sebagai pelindung, tugas saya adalah bagi menguruskan kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, menguruskan permohonan Menguruskan kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Yang kedua, menguruskan pemakluman mengenai anak pelihara. pemakluman. Mengenai anak pelihara. Baik. Yang ketiga adalah menguruskan daftar kanak-kanak lah. Baik. Kenapa Encik Imran datang ke mahkamah hari ini? Sebagai saksi Saksi untuk apa? untuk kes Bella. Kenapa dengan Bella? Melibatkan kes pengabaian dan penganiayaan terhadap Bella. Apa kaitan Cik Imran dengan Bella ni? Saya adalah pelindung bagi Bella. Bila kali pertama Cik Imran jumpa Bella, kenal Bella? Secara fizikal adalah pada 14 hari bulan 7 2020 di Taman Sinar Harapan Seremban. Dalam pengetahuan Cik Imran, macam mana Bella boleh berada di situ? Melalui perintah mahkamah bagi kanak-kanak Kuala Lumpur sejak tahun 2011, semasa kanak-kanak iaitu Bella ditemui oleh orang awam dan kemudiannya diserahkan kepada pihak polis
Balai Polis Petaling dan Motion slow sikit. Sebab nak record. Melalui perintah mahkamah. Perintah mahkamah. Yang ditemui. Telah ditemui oleh orang awam, kemudian diserahkan kepada Balai Polis Petaling yang kemudiannya merujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur. Okey. Kemudian apa yang berlaku bila dah dirujuk kepada JKM Kuala Lumpur? Pelindung terdahulu telah menyelamatkan kanak-kanak, kemudian memohon satu perintah jagaan untuk meletakkan kanak-kanak ke dalam tempat selamat, iaitu Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah Seremban. Dalam pengetahuan Cik Imran, berapa lama dah Bella ni semenjak diselamatkan dan diletakkan di Taman Sinar Harapan? Dah berapa lama? Semenjak tahun 2011 sehingga 2020 sebelum diserahkan kepada OLS. Siapa? Diserahkan kepada siapa? Orang yang layak dan sesuai. Okey. Tadi Cik Imran kata secara fizikal jumpa Bella pada 14 hari bulan 7, 2020. Pada tarikh tersebut apa yang berlaku? Okey, kali pertama pertemuan saya dengan Bella, keadaan Bella adalah baik. Dia seorang yang periang, boleh bercakap walaupun pelat dan mampu untuk menguruskan diri dia sendiri. Okey. Itu mengenai Bella. Dan apa yang berlaku lagi pada tarikh tersebut? Pada tarikh tersebut juga adalah tarikh di mana perintah jagaan Bella di Taman Sinar Harapan telah tamat tempoh. Jadi, Dan kemudian saya telah bawa Bella ke mahkamah bagi kanak-kanak Kuala Lumpur untuk mendapatkan satu perintah jagaan baru ke atas Bella. baik, tadi Encik Imran kata bawa Bella ke mahkamah kanak-kanak. Jadi apa yang berlaku di mahkamah tersebut? Di Mahkamah Kanak-kanak Kuala Lumpur pada 14 Julai, saya telah buat satu permohonan kepada 14 Julai bila tu? 2020. Telah buat satu permohonan perintah jagaan sementara kepada mahkamah. Apa permohonan yang Cik Imran buat? Permohonan yang dibuat pada asalnya adalah sebagaimana Seksyen 19-2-A Akta Kanak-kanak, Pada asalnya mengikut Seksyen 19-2-A Akta Kanak-kanak 2001 adalah untuk meletakkan Bella di tempat selamat Taman Sinar Harapan. Jadi apa yang berlaku Cik Imran? Adakah jadi apa yang berlaku? Okey, Majlis telah membenarkan permohonan tersebut. Apa yang telah dibenarkan? Permohonan perintah jagaan sementara.
nama permohonan tersebut dibenarkan? Bermula daripada 14 Julai sehingga 20 hari bulan 9 2020. 20 Tempoh jagaan sementara. 20 hari bulan 9 2020. DPP dekat dengan mikrofon sikit, DPP. Baik. Setelah permohonan perintah sementara dibenarkan, kemudian apa yang berlaku? Okey, saya telah bawa bela ke pejabat akhlak bersebelahan dengan mahkamah bagi kanak-kanak. Kemudian apa yang berlaku, Cik Imran? Kemudian di dalam pejabat akhlak tu ada Siti Bainun yang turut hadir untuk pengurusan kes lain lah. Macam mana rupa Siti Bainun ni? Siti Bainun rupa dia. Deskripsi dia. Macam mana orangnya tu? Orangnya berisi, putih, tinggi jugalah. Ada dia dalam mahkamah hari ni? Ada. Boleh tunjukkan kat mahkamah yang mana? Di bahagian belakang memakai baju warna putih ke purple. Okey, boleh tunjukkan di bahagian mana? Ada di belakang tu. Di belakang. Jadi itu siapa, Cik Imran? Siti Bainun binti Ahmad Razali. Phone direkodkan. Belakang yang mana? Yang dekat tengah-tengah tu. Dalam kandang saksi, kandang... Kandang tertuduh. Betul. Rekodkan ancaman. Macam mana direkodkan? Okey, bila berjumpa tadi Cik Imran kata dalam pejabat akhlak tersebut ada Siti Bainun. Betul. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Okey, pada ketika itu Bella dibawa masuk dalam pejabat akhlak dan lebih kurang dalam tempoh tu juga Siti Bainun telah panggil Bella untuk berjumpa dengannya lah. Sekejap, Okey, Tuan, kemudian? maaf, mohon rakan bijaksana saya sebab kami dengar suara saksi tapi suara puan kami tak dengar sangat. Okey. Terima kasih puan. Baik. Dekat sikit ya. Nanti nak supaya boleh capture dan pihak-pihak boleh dengar. Tadi Cik Imran berhenti di setakat Siti Bainun memanggil Bella. Betul. Baik, teruskan. Kemudian Bella pergi kepadanya dan saya nampak dengan mata saya sendiri Bella memeluk Siti Bainun pada ketika itu. Baik, kemudian? Kemudian dia orang berbual lah untuk mengenali Bella lah. Siti Bainun kemudian berbual dengan Bella lah. Lepas tu apa berlaku? Okey, kemudiannya dalam pejabat akhlak itu juga seorang rakan pelindung Siti Sarah binti Khairul Anwar telah datang berjumpa dengan saya dan menyampaikan hasrat Siti Bainun untuk mengambil Bella ke dalam jagaannya. Pada ketika itu Bella sepatutnya diserahkan kepada siapa? Pada ketika itu Bella sepatutnya dibawa balik ke Taman Sinar Harapan Seremban. Okey, jadi bila sepatutnya Bella dibawa pulang ke Taman Sinar Harapan, tapi berlaku pula Siti Sarah Betul. menyampaikan hasrat.
Apa yang berlaku selepas itu? Okey, dalam menyampaikan hasrat tu saya tidak bersetuju pada awalnya untuk kanak-kanak yang diletakkan ke dalam jagaan Siti Bainun kerana saya tidak pernah kenal siapa Siti Bainun pada ketika itu. Jadi setelah Encik Imran tidak bersetuju pada mulanya, kemudian apa yang berlaku? Ofisi Syarah bagi tahu saya bahawa Bella ni telah berada di Taman Sinar Harapan Seremban sejak tahun 2011 dan dia memerlukan pemeliharaan berasaskan keluarga lah. Selain itu, Siti Sarah juga menyatakan kepada saya bahawa Siti Bainun juga pada ketika itu telah memelihara 2 orang kanak-kanak OKU lain. Jadi, Selain daripada itu, dinyatakan juga oleh Puan Siti Sarah yang Bainun ni tidak mempunyai, Cik Siti Bainun tidak mempunyai sebarang kesalahan jenayah lah pada ketika itu. ada apa-apa lagi yang disampaikan oleh Setakat dalam pengetahuan saya itu. Okey. Jadi, setelah disampaikan hasrat tersebut, apa tindakan Encik Imran? Saya sebenarnya tidak bersetuju juga untuk meletakkan Bella di dalam jagaan Siti Bainun kerana saya tidak mengenali dengan jelas latar belakang beliau. Baik, jika tidak mengenali latar belakang beliau, kemudian apa yang berlaku? Kemudian ada satu isu bila saya tidak bersetuju, Puan Siti Sarah telah merujuk perkara tersebut secara terus kepada Puan Magistrate di dalam kamarnya. Kemudian apa yang berlaku? Kemudian beliau keluar daripada bilik dan jumpa saya di pintu hadapan mahkamah bagi kanak-kanak Kuala Lumpur dan memaklumkan bahawa Puan bersetuju. Puan tu maksudkan siapa? Puan Magistrate. Apa yang dipersetujui? Untuk meletakkan Bella ke dalam jagaan Siti Bainun. Kemudian apa yang berlaku? Namun saya menyatakan saya juga tidak bersetuju dan saya terus masuk untuk jumpa dengan magistrate balik untuk menasihati beliau lah. Kemudian apa yang berlaku? Saya maklum pada Puan Magistrate bahawa saya tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut untuk meletakkan meletakkan Bella ke dalam jagaan Siti Bainun kerana saya tidak mengenali siapa Siti Bainun. Dan sekiranya apa-apa berlaku, saya adalah orang pertama yang akan kena carilah. Baik, setelah Cik Imran sampaikan kepada Puan Magistrate, kemudian apa yang berlaku? Puan maklumkan supaya saya cuba letakkan kanak-kanak dulu sementara ke dalam jagaan Siti Bainun dan tengok sejauh mana dalam tempoh tu keadaan Bella. Sepanjang tempoh sementara itulah. Baik, setelah dimaklumkan untuk letakkan Bella sementara kepada Siti Bainun, apa yang berlaku? Kemudian satu permohonan untuk meminda perintah tu telah dibuat balik. Kemudian satu, Permohonan untuk meminda perintah.
siapa yang buat permohonan tersebut? Permohonan itu dibuat oleh saya dengan kehadiran Siti Bainun, termasuk kanak-kanak. Dalam permohonan tersebut, apa yang boleh Encik Imran bagi tahu apa yang dipohonkan tu? Permohonan tu adalah permohonan untuk meletakkan kanak-kanak sebagaimana Seksyen 19/2/B Akta Kanak-kanak 2001 ke dalam jagaan orang yang layak dan sesuai. Apakah syarat-syarat untuk menentukan seseorang itu adalah orang yang layak dan sesuai? Pertama sekali, orang tu tidak ada mempunyai sebarang kesalahan jenayah lah pada ketika itu dan berkeupayaan untuk memberikan jagaan kepada kanak-kanak. Rekod jenayah dan apa lagi syarat-syarat orang layak dan sesuai? Ataupun adakah terdapat SOP ataupun tata cara ataupun peraturan dalam menentukan orang itu layak dan sesuai? Dalam menentukan orang yang sesuai itu, dia ada satu prosedur lah. Yang sebagaimana saya cakap tu lah, antara syarat-syarat yang ditetapkan adalah tidak pernah ada kesalahan jenayah lah, seksual atau jenayah lain. Yang kedua, mampu untuk memberikan jagaan. Dan yang ketiga, dengan meletakkan kanak-kanak tu tidak membebankan OLS tu. OY? OY apa? OYLS, orang yang layak dan sesuai. OYLS. OYLS. Betul tak? Okey. Dalam perintah sementara yang dimaksudkan ini, adakah terdapat apa-apa syarat? Dalam perintah sementara tidak diletakkan apa-apa syarat tambahan. Kenapa tidak ada syarat tambahan? Kerana perintah sementara adalah satu perintah untuk membolehkan pelindung menyediakan satu laporan pelindung untuk dikemukakan di hadapan mahkamah bagi kanak-kanak. Okey, jadi apa hasil permohonan terhadap Bella ni? Pada 14/7/2020 tu, permohonan untuk meletakkan kanak-kanak ke dalam jagaan OLS, Mahkamah bagi Kanak-kanak Kuala Lumpur telah membenarkan permohonan tersebut. Berapa lama dibenarkan tu? Untuk perintah sementara antara 14/7/2020 sehingga 20/9/2020. Sehingga 20 hari bulan 9 2020. berapa jangka masa tu Encik Imran? Antara tempoh 2 bulan. Jadi setelah mahkamah membenarkan, apa yang terjadi pada Bella? Okey, Bella kemudiannya diserahkan kepada Siti Bainun dan saya juga telah menyerahkan satu perintah sementara kepada Siti Bainun. Siti Bainun juga telah saya terangkan bahawa Bella bukan diletakkan di rumah bonda. Baik. Kemudian? Sebagaimana persetujuan kami
Bella ni perlu diletakkan di rumah keluarga di Ampang. Kenapa begitu, Cik Imran? Kerana pada ketika itu saya berpandangan bahawa Bella ni merupakan kanak-kanak orang kurang upaya dan Siti Bainun pun nak sangat Bella tu. Saya fikirkan Bella ni perlu diawasi oleh orang lain. Yang pada ketika itu hasil perbincangan saya dengan Siti Bainun, rumah beralamat di Ampang tu ada ibu kandung kepada Siti Bainun dan juga kakak kepada Siti Bainun. Saya juga melihat sistem sokongan keluarga adalah penting untuk memastikan keselamatan Bella. Untuk dirujuk saksi kepada ID 42, Tuan. Tuan, foundation untuk apa rujukan? Dokumen apa? Dokumen apa? Tadi dah sebut pasal perintah sementara. Rujuk perintah. Rujuk perintah sementara yang telah ditandakan sebelum ni. ID 42. ID 42. Sila rujuk. ID 42. Untuk hakim tak ada. Tuan, boleh saya teruskan? Teruskan. Baik, Cik Imran. Ya, saya. Berdasarkan dokumen yang ada di hadapan Cik Imran, itu dokumen apa, Cik Imran? Ini adalah perintah jagaan sementara. Perintah sementara siapa? Seorang kanak-kanak ini kenali sebagai Bella. Jadi apa yang terkandung dalam perintah ni? Dalam perintah ni ada yang pertama sekali adalah nama kanak-kanak iaitu Bella, berumur 12 tahun pada ketika itu. Dan juga ada nama Puan Siti Bainun binti Ahmad Razali. Jadi adakah ini perintah sementara yang dimaklumkan Cik Imran sebelum ini? Ya, betul. Apa lagi makluman yang ada dalam perintah sementara ini? Ada alamat tempat tinggal orang yang sesuai lah, yang beralamat di lot 172 Lorong Merbau 3 Kampung Melayu Ampang 6800 Ampang, Selangor.
Dan juga ada satu tarikh yang di mana kanak-kanak itu perlu dibawa semula ke hadapan Mahkamah bagi Kanak-kanak bertarikh 24 bulan 9 2020. Kenapa perlu bawa kembali kanak-kanak pada 24 bulan 9? Untuk mendapatkan satu perintah tetap, perintah jagaan tetap. Baik, jadi dalam pengetahuan Cik Imran, perintah ni ada tak dalam pegangan Cik Imran? Dalam perintah ni, dalam pegangan saya ada. Ada. Jadi Cik Imran sahkan ya? Betul. Ada pengetahuan. Betul. Jadi Tuan memandangkan saksi mempunyai pengetahuan dan pegangan terhadap dokumen ini pun untuk dokumen ditandakan sebagai P. Tuan, ID 42 telah dieksibitkan sebelum ini oleh pihak pembelaan bersama ID 43 dan ID 41, 42, 43. Ketiga-tiganya adalah dokumen mahkamah dan pada masa itu ruling mahkamah adalah tidak boleh ditandakan sebagai P kecuali ada salinan yang disahkan oleh mahkamah. Itu kami mohon untuk ruling pada hari ini tentang permohonan pihak pendakwaan untuk tandakan sebagai P, Tuan. Bantahan sebab? Sebelum ini ruling mahkamah adalah kalau nak tanda sebagai P kena ada dokumen yang disahkan oleh mahkamah sebagai dokumen mahkamah. Dan juga sekiranya pihak yang berkaitan hadir daripada perintah tersebut juga tak ada masalah. Witness. Ruling saya tak mencakupi kepada dia bergantung kepada akta keterangan. Akta keterangan boleh menandakan sebarang dokumen, ada maker atau sebagainya, dan sekiranya ada perkara-perkara asas-asas yang boleh memuaskan hati mahkamah. Ya, ada bantahan lain? Itu saja Tuan. Terima kasih Tuan. Cukup? Tiada bantahan. Tandakan sebagai P 42. P 42. Baik Cik Imran, tadi kita duk sebut Bella. Bella ni dia macam mana? Deskripsi Bella ni macam mana? Okey, Bella ni adalah seorang kanak-kanak kurang upaya yang kita boleh camkan dia melalui keadaan fizikal dia lah. Boleh lihat pada keadaan mukanya. Bella juga kulitnya cerah, putih, bersih. Kalau lihat pada bahagian mukanya lah. Seorang yang periang. Selalu senyum. Jika dibawa Bella, boleh Cik Imran camkan? Kenapa? Jika Bella dibawa, boleh Cik Imran camkan? Boleh. Mohon untuk di-reserve Tuan, pengalaman Bella. Direkodkan. Baik, tadi kita berhenti di setelah perintah sementara dikeluarkan, kemudian apa terjadi pada Bella? Bella kemudiannya telah diserahkan kepada Siti Bainun dan kemudian dibawa balik lah. Selepas Bella dibawa pulang oleh Siti Bainun, kemudian ada apa-apa yang berlaku? Selepas diserahkan kepada Siti Bainun, perkara pertama yang saya buat adalah merujuk kes ini kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Hulu Langat untuk mendapatkan satu laporan sosial
mengenai orang yang layak dan sesuai. Memandangkan alamat tempat tinggal OLS dan kanak-kanak berada di luar daripada kawasan Kuala Lumpur. Jadi pada peringkat itu apa lagi tindakan Cik Imran? Dalam tempoh jagaan sementara juga, saya telah berbincang dengan Cik Siti Bainun berkenaan dengan urusan untuk mendapatkan sijil kelahiran kanak-kanak di mana Cik Siti Bainun telah bersetuju untuk membawa kanak-kanak bagi membuat pemeriksaan X-ray bone age untuk mengetahui umur kanak-kanak. Saya juga telah mengeluarkan satu surat rujukan kepada Cik Siti Bainun untuk dibawa ke hospital lah. Jadi adakah perkara-perkara tersebut berlaku? Berlaku pun. Boleh jelaskan? Kanak-kanak telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lah. Sebagaimana laporan X-ray bone age yang saya telah mohon dengan pihak hospital. Siapa yang bawa Bella ketika itu? Siti Bainun. Adakah Cik Imran mempunyai pengetahuan hasil daripada X-ray bone age tersebut? Ada umur kanak-kanak. Hasil daripada X-ray bone age tersebut, umur kanak-kanak adalah 13 tahun. Siapa yang maklumkan kepada Cik Imran? Berdasarkan satu surat pengesahan yang telah dikeluarkan oleh pihak hospital. Baik, selain daripada X-ray bone age, apa lagi tindakan yang dilakukan dalam tempoh perintah sementara tersebut? Okey, kanak-kanak saya juga telah maklum kepada Siti Bainun berkenaan dengan pemeriksaan echo iaitu jantung kanak-kanak di Hospital Serdang pada 27 hari bulan 7 2020. Yang mana Pada bila? pemeriksaan echo tu adalah pada 27 hari bulan 7 2020 Okey, yang mana? di Hospital Serdang. Jadi apa yang berlaku? Pada peringkat awalnya, kaki tangan daripada Taman Sinar Harapan Seremban telah berhubung dengan saya pada 27 hari bulan 7 untuk bertanyakan mengenai kehadiran Bella ke hospital. Kemudian? Pertanyaan tu dibuat kepada saya kerana kanak-kanak dan OLS tidak hadir pada ketika itulah. Okey, jadi bila kanak-kanak tu tidak hadir, apa yang Cik Imran buat? Saya mohon supaya Siti Bainun, saya dah maklumkan pada Siti Bainun supaya bawa Bella ke Hospital Serdang dan berhubung dengan seorang kaki tangan daripada Taman Sinar Harapan yang membuat pertanyaan tersebut lah.
Jadi adakah Bella dibawa ataupun tidak? Dalam pengetahuan saya tidak dibawa. Baik, seterusnya apa lagi yang dilakukan dalam tempoh perintah sementara tersebut? Saya juga dapat update melalui WhatsApp daripada Siti Banun. Satu gambar Bella memakai telekung. Okey, apa kena-mengena dengan gambar tersebut? Kebiasaannya kita akan minta diupdate mengenai keadaan kanak-kanak lah. Baik, lagi ada apa-apa lagi? Hmm, Dalam tempoh perintah sementara tersebut. dalam tempoh sementara, setakat itu sajalah. Setakat itu saja. Okey. Kemudian dalam tempoh perintah sementara tersebut tamat, apa yang berlaku? Pada 24 hari bulan 9 tu adalah satu permohonan bagi perintah tetap 24/9 tahun berapa? 2020. Okey. Satu permohonan perintah tetap di hadapan Magistrate Mahkamah bagi Kanak-kanak Kuala Lumpur. Kanak-kanak iaitu Bella telah dibawa oleh Siti Bainun ke dalam mahkamah. Okey, jadi apa yang berlaku? Permohonan apa ya? Permohonan perintah jagaan tetap. Okey, jadi apa hasil permohonan tersebut? Hasil permohonan, mahkamah telah membenarkan permohonan untuk meletakkan Bella dalam jagaan Siti Bainun sebagaimana Seksyen 30/1/B Akta Kanak-kanak 2001. Dalam perintah ataupun permohonan tersebut, adakah apa-apa syarat yang ditentukan? Ada syarat yang telah ditentukan oleh pihak mahkamah sebagaimana Seksyen 30/8 Akta Kanak-kanak 2001. Syarat-syarat tambahan Berdasarkan apa? Seksyen? 30/8. Apa syarat-syarat tersebut? Pertama sekali, kanak-kanak hendaklah berjumpa dengan pelindung dalam tempoh 2 tahun. Yang kedua adalah pelindung berhak menjalankan lawatan pada bila-bila masa. Yang saya ingat yang keenam adalah orang yang layak dan sesuai tidak boleh melakukan penganiayaan dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Tak boleh melakukan Penganiayaan dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Perkara nombor 6 syarat tambahan. Jadi Encik Imran ada pengetahuan mengenai, pernah lihat perintah tetap tersebut? Pernah. Adakah perintah syarat-syarat tersebut diterangkan? Telah dijelaskan kepada Siti Bainun. Dengan izin Tuan, bantah atas leading, tapi saya tak bantah soalan tu untuk diteruskan. Cuma akan datang minta tiada leading. Kerana tadi adakah perintah itu dijelaskan? Itu saja tu. Okey. To rephrase that question, Tuan. Apa tindakan Encik Imran setelah perintah jagaan tetap tersebut dikeluarkan? Selepas perintah jagaan tetap tu dikeluarkan oleh Mahkamah bagi Kanak-kanak Kuala Lumpur pada 24 hari bulan 9 2020,
saya telah terangkan dan jelaskan kepada Siti Bainun berkenaan dengan perintah tersebut. Dan Siti Bainun juga telah saya serahkan satu perintah jagaan tetap yang dikeluarkan oleh Mahkamah bagi kanak-kanak Kuala Lumpur. Pun untuk saksi dirujuk dengan ID 43 tuan. Tak ada ke? Ini kira. Tuan, boleh saya teruskan? Silakan. Baik, Encik Imran, dokumen apa yang ada di hadapan Encik Imran tersebut? Oh, ini adalah perintah jagaan orang yang layak dan sesuai lah. Perintah apa? Perintah jagaan orang yang layak dan sesuai. Perintah untuk meletakkan kanak-kanak dalam jagaan orang yang layak dan sesuai. Diletakkan kepada siapa kanak-kanak tersebut? Diletakkan, sebagaimana perintah, diletakkan kepada Puan Siti Bainun binti Ahmad Razali. Apa lagi makluman yang ada dalam perintah tersebut? Ada nama Bella, Lagi? jantina perempuan, berumur 12 tahun. Apa lagi makluman yang ada dalam perintah ini? Disertakan dalam perintah adalah syarat-syarat daripada pihak mahkamah lah kepada OLS. Ada 6 syarat. Boleh Encik Imran bacakan? Yang pertama adalah kanak-kanak dikhendaki berjumpa pelindung untuk tempoh 2 tahun. Yang kedua adalah pelindung pada bila masa berhak untuk hadir dan melawat kanak-kanak di rumah atau mana-mana kanak-kanak berada. Yang ketiga adalah orang yang layak hendaklah dari masa ke semasa hendaklah berbincang dengan pegawai pelindung sekiranya timbul sebarang masalah. Dan yang keempat adalah orang yang layak tidaklah boleh memindahkan penjagaan kanak-kanak ke tangan orang lain tanpa proses yang sah di segi undang-undang. Yang kelima, orang yang layak hendaklah memberikan pendidikan dan kasih sayang ke atas kanak-kanak tanpa sebarang diskriminasi dengan anak-anak yang lain. Dan yang keenam adalah orang yang layak hendaklah memastikan perbuatan penganiayaan atau apa-apa bentuk pengabaian ke atas kanak-kanak tidak berlaku. Baik. Jadi dokumen ini ada dalam pengetahuan Encik Imran? Ada. Tuan memandangkan saksi mempunyai pengetahuan dan pegangan terhadap dokumen ini pun untuk ditandakan sebagai P. Tiada bantahan tuan. ID 43 ditukar kepada P43. Baik, Cik Imran. Selepas perintah jagaan tetap dikeluarkan, adakah pada bila masa Encik Imran Leading. selepas perintah jagaan tetap dikeluarkan, apa yang berlaku? Selepas perintah jagaan tetap dikeluarkan, kanak-kanak ini letakkan tetap dengan Siti Bainun lah.
Dan pada kali terakhir saya jumpa dengan Bella adalah pada Februari 2021. Februari 2021. berapa hari bulan? Lebih kurang 17 Februari di Pejabat Akhlak di Mahkamah. Mahkamah? Di Mahkamah Kuala Lumpur, Pejabat Akhlak bersebelahan dengan Mahkamah 12. Di Pejabat Akhlak Betul. atas urusan apa? Terserempak ketika tu saya menguruskan kes lain dan Siti Bainon juga ada kes lain pada ketika itulah dan berjumpa di Pejabat Akhlak lah. Jadi bila terserempak tu apa yang berlaku? Okey, bila jumpa dengan Bella, saya sempat bersembang dengan dia, saya tanyakan keadaan dia lah. Dan pada masa tu keadaan fizikal Bella, rambutnya telah dipotong pendek dan juga dia pada ketika itu memakai baju lengan panjang. Rambut pendek tu macam mana, Cik? Rambut pendek lah rambut. Macam mana cakap? Sampai sini. Ya. Rambut dia dipotong sampai sini. Rambut pendek lah. Dan tak bertudung lah. Dipotong setakat mana? Bawah telinga? Bawah telinga. Antara leher tu. Lebih kurang antara leher. Saya juga tanya Bella pada ketika itu, saya tanya adakah dia gembira tinggal dengan Siti Bainon, dan dia jawab dia gembiralah dengan riak wajahnya yang senyum. Dan pada ketika tu dia juga terus pergi untuk peluk Siti Bainon lah. Baik, selepas berjumpa terserempak dengan Bella tu apa Mikrofon yang DVP kat sikit. Nanti tak boleh capture. Selepas terserempak dengan Bella, apa lagi yang berlaku? Saya tengok keadaan Bella masa tu dia okey, dia gembira. Dia boleh senyum lagi. So tak ada keadaan muka yang saya tengok pada ketika tu lah. Pada Februari 2020 tu tidak ada lagi apa-apa kesan lah yang saya nampak pada ketika itu. Sebelum tu, Cik Imran, Ya. memandangkan Bella telah diserahkan kepada... Mohon maaf Tuan, saya pohon klarifikasi daripada saksi Februari 2020 ataupun Februari 2021. Oh maaf, Februari 2021. 2021. 2021. 2021. So tadi okey, betul 2021. Tadi awak sebut 2020 kan? Okey, klarifikasi 2020 direkodkan 2021. 2021. Teruskan. 2021. 2021 Februari. Dalam Soalan tadi tak teruskan. Memandangkan Bella dalam tempoh penjagaan Bella, tetap Bella telah dikeluarkan. Apakah tugasan ataupun ialah tugas Encik Imran sebagai pegawai pelindung? Saya perlu mendapatkan maklum balas lah mengenai keadaan Bella daripada Siti Bainon. Selain itu, ada apa-apa lagi ke? Selain itu tak ada lah. Mendapat maklum balas sajalah. Okey, jadi adakah perkara tersebut berlaku? Leading. Jadi apa? Tadi macam mana soalan peguam DPP? Apakah yang berlaku? Selain itu dia jawab tadi tidak ada. Betul? Dia tidak ada selain daripada mendapatkan maklum balas dari Siti Bainon mengenai Bella, dan dia jawab tak ada selain daripada itu. So saya nak tanya, apakah yang telah berlaku? Memandangkan kanak-kanak ni berada di alamat sebagaimana perintah, iaitu di lot 172
Lorong Merbau 3, Kampung Melayu Ampang, 6800 Ampang, Selangor. Slow sikit. Oh, alamat. Sekarang berada di alamat Sebagaimana perintah, tetap lot 172, Lorong Merbau 3, Kampung Melayu Ampang, 68000 Ampang, Selangor. Di luar pentadbiran kawasan Kuala Lumpur. Jadi Ya? Jadi untuk seliaan dan lawatan dilakukan oleh pegawai daripada daerah Hulu Langat lah. Sebagaimana dalam pengetahuan pegawai. Jadi adakah pegawai dalam pengetahuan Cik Imran, Leading, adakah saya pohon mahkamah maybe beri arahan we can look kepada on the aspect of the question dulu Tuan. Kalau lanjutan daripada jawapan tu tak ada masalah penggunaan adakah tu. Ya, Guam. if it's leading to an answer, then saya still remain on my objection. Manakala berada, lepas tu Guam, TPR, soalan? Lawatan dan seliaan tersebut dibuat ataupun tidak? Tidak pasti. That is leading, pasti. Tuan. Saya rekodkan. Baik. Daripada Encik Imran sendiri, Tidak pasti jawapan. Daripada daripada pihak Encik Imran sendiri sebagai pegawai pelindung bela, apa yang Encik Imran telah buat setelah bela telah diserahkan kepada Siti Bainun atas perintah jagaan tetap tersebut? Saya lepas perintah tetap tu saya menguruskan untuk persekolahan lah, sebagaimana perbincangan antara saya dengan Siti Bainul lah. Apakah pengurusan persekolahan yang dimaksudkan? Bella sebelum ni di Taman Sinar Harapan dia bersekolah lah. Dan bila diserahkan kepada Siti Bainun, saya telah mohon kepada Siti Bainun untuk beliau menguruskan persekolahan beliau, Bella lah. Baik, dalam pengetahuan Cik Imran, adakah persekolahan Bella diuruskan? Tidak. Baik, selepas itu apa lagi yang berlaku Cik Imran? Selepas itu pada 24 hari bulan 6 2021 saya telah terima pesanan WhatsApp daripada Siti Bainun yang mengatakan Bella jatuh dan terkena air panas. Bella terjatuh. Seingat Cik Imran, pada pukul berapa WhatsApp tersebut diterima? WhatsApp tu diterima pada jam 3.03 petang. Apa lagi yang berlaku dalam komunikasi tersebut? Ada gambar tangan Bella, gambar kecederaan pada tangan Bella. Dinyatakan juga Siti Bainun beliau telah pergi ke hospital untuk ambil ubat. Beliau juga beli ubat
spray kuning. Dalam WhatsApp tersebut juga dinyatakan berkenaan dengan positif COVID-19, namun beliau tidak bawa Bella ke untuk buat swab sebab takut dikatakan membuat Bella. Membuat Bella. Membuat keadaan Bella jadi macam itulah. Dia takut nak bawa Bella ke untuk buat swab sebab dengan keadaan fizikal Bella. Apa lagi makluman yang ada dalam WhatsApp tersebut? Siti Bainon juga maklum di bahagian kepala pun ada terkena air panas dan dia botakkan rambut Bella. Dihantar juga gambar melalui pesanan WhatsApp iaitu Chef RTK yang ditandakan 1B10 lah. Dekat RTK itu ditandakan satu huruf B, satu yang kosong dalam gambar tu lah. Dan dibagi tahu Bella positif. Okey, selepas makluman-makluman tersebut, apa tindakan Cik Imran? Saya minta Siti Bainon bawa Bella ke hospital. Kemudian apa yang berlaku? Siti Bainon maklum akan bawa ke hospital selepas habis tempoh kuarantin pada 29 Jun. 29 Jun. tahun. Tahun tak dinyatakan. Baik, selepas Cik Imran maklumkan untuk bawa ke hospital, apa yang berlaku? Tak nak recall. Tak ingat. Saya tak berapa ingat lah. Selebih dalam WhatsApp tu lah. Baik. Lepas rawatan ke hospital, apa yang berlaku? Selepas Jawab saya minta Siti Bainon bawa Bella ke hospital, dia maklumkan akan bawa Bella selepas habis kuarantin pada 29 Jun. Okey, setelah dia maklumkan begitu, jadi apa tindakan Cik Imran? Saya masih lagi minta dia bawa ke hospital selepas dihantar gambar-gambar lain lah. Gambar-gambar kecederaan tu lah. Sebab saya risaukan keadaan Bella pada ketika itulah. Gambar-gambar apa yang dihantar Cik Imran? Gambar tangan yang ada kesan luka. Boleh bagi tahu lebih jelas lagi gambar apa? Gambar tangan? Gambar bahagian tangan yang ada kesan kecederaan. Ada luka yang telah kering lah. Okey. Siti Bainon juga bagi tahu dalam WhatsApp tu, dia kata Bella dah kena air panas 2 hari sebelum hari raya. Panas 2 hari. Sebelum hari raya.
Cik Imran? Tak ingat dah? Tak ingat dah. Okey. Tak pernah ingat. Okey, selepas dimaklumkan dalam komunikasi WhatsApp tu, apa tindakan Cik Imran? Okey. Pada 24 hari bulan 7 tu selepas terima WhatsApp, saya berbincang dengan pelindung lain. Pada bila? 24 hari bulan 24 Jun 2021 tu, saya bincang dengan seorang pelindung lain untuk kami sendiri yang pergi ke rumah untuk ambil Bella dan dibawa ke hospital. Dan pada 25 hari bulan Jun 2021, saya telah bincang dengan ketua unit kanak-kanak dan juga ketua bahagian kanak-kanak dan perintah masyarakat berkenaan dengan perkara ini. Dan kami juga telah berusaha untuk dapatkan ambulan untuk ambil dan bawa Bella ke hospital. Saya juga ada berhubung dengan Siti Bainun melalui WhatsApp dan ada berhubung melalui telefon, dan baru dimaklumkan oleh Siti Bainun yang bahawa beliau kini pada ketika itulah ditahan di ward hospital Sungai Buloh kerana COVID-19. Dan saya tanya, Bella bagaimana? Dia kata dijaga oleh anak-anak yang lain di rumah. Kemudian apa yang berlaku? Bila saya cakap saya nak ambil Bella untuk dibawa ke hospital, dia maklum yang Bella telah dibawa ke hospital. Tapi beliau tak dapat berhubung atau bercakap dengan orang yang bawa Bella ke hospital. Kemudian apa yang berlaku? Melalui percakapan telefon saya dengan dia, saya telah minta supaya Siti Bainun mengemukakan Bella di hadapan saya sebelum jam 12.30 hari pada 25 Jun 2021. Dan sekiranya beliau gagal, saya akan buat satu laporan polis lah. Jadi apa yang berlaku? Saya minta dia nombor telefon siapa yang bawa Bella, dan kemudian beliau telah menyerahkan melalui WhatsApp satu nombor telefon lah orang yang bawa Bella keluar. Cik Imran ingat nombor siapa? Kak Zu. Dihantarkan melalui WhatsApp tu dia tulis Kak Zu. Nombor dia ingat? Nombor saya tak ingat. Jadi bila nombor tersebut diberikan, apa yang berlaku? Selepas nombor tu diterima, saya telah berhubung dengan Kak Zu tu untuk tanyakan keadaan Bella lah. Untuk tanyakan dia ke mana dia bawa Bella dan bagaimana dia boleh bawa Bella keluar. Dan sekarang Bella berada di mana lah pada ketika itulah. Apa yang dimaklumkan oleh Kak Zu tersebut kepada Cik Imran? Kak Zu maklum pada saya dia telah bawa Bella pada 24 hari bulan 6 2021, keluar lebih kurang jam 2.30 petang ke 3 petang lah, lebih kurang anggaran tu lah. Dia bawa ke hospital menaiki ambulan, hospital Kuala Lumpur. Ada dimaklumkan sebab apa? Sebab keadaan Bella yang pada ketika itu mengalami kecederaan lah. Ada dimaklumkan kecederaan apa? Luka kecederaan Bella, luka pada bahagian badan dan tangan. Untuk kepastian bagi keadaan Bella, saya telah berhubung dengan
Pegawai Perubatan Dr. Nizam Malik untuk saya ketahui keadaan lanjut mengenai Bella lah. Dan dimaklumkan Bella mengalami kecederaan lah. Mengalami luka. Setelah dimaklumkan mengenai keadaan Bella, apa yang berlaku lagi lepas tu? Saya telah terima juga satu borang 9, iaitu borang pemberitahuan oleh pegawai perubatan, dan di dalam tu dinyatakan keadaan Bella yang mengalami kesan lecur yang kronik. Jadi apa tindakan Cik Imran? Saya telah buat satu laporan polis lah. Kenapa laporan polis tersebut dibuat? Untuk memastikan keadaan keselamatan Bella lah pada ketika itu. Laporan polis dibuat di mana? Di Balai Polis Putra dalam daerah Dangwangi. Cik Imran ingat apa yang dilaporkan dalam laporan tersebut? Saya laporkan mengenai WhatsApp yang saya terima daripada Siti Bainun yang mengatakan Bella jatuh terkena air panas. Dan berlaku pengabaian dan penderaan terhadap kanak-kanak. Macam mana Cik Imran boleh berkata demikian? Selepas pertama sekali adalah berdasarkan gambar yang saya terima daripada Siti Bainun yang mengatakan Bella jatuh terkena air panas dan ada gambar kesan kecederaan pada tangan yang saya anggap pada ketika itu sangat teruk. Okey, yang keduanya adalah berdasarkan kepada pemberitahuan oleh pegawai perubatan lah, borang 9, dan menyatakan terdapat kesan lecur yang kronik pada kanak-kanak. Tadi Cik Imran ada menyatakan menerima borang 9. Ada pergi tengok Bella di hospital? Pada 4 hari bulan 7 2021, saya telah berjumpa Bella secara fizikal dan melihat keadaannya lah di ward COVID-15 Hospital Kuala Lumpur. Pada bila? Pada 4 hari bulan Julai 2021, jam 2 petang. Jadi apa yang Cik Imran nampak masa berjumpa secara fizikal dengan Bella? Saya nampak secara fizikal keadaan Bella, rambutnya dipotong pendek, mukanya berparut, keadaannya kurus, sedikit kurus berbanding pada peringkat awal penyerahan kepada Siti Bainun. Dan Bella juga berada dalam keadaan yang tidak senyum, ketakutan, dan bila dia berjalan tu dia menunduk. Dia tak akan pandang pun orang lain pada ketika itu. Dan masa ketika saya jumpanya, tangannya juga berbalut lah di kedua-dua belah tangan. Pun untuk
dikemukakan satu laporan polis Tuan kepada saksi. Sila kemukakan. Baik Cik Imran. Dokumen apa di hadapan Cik Imran tu? Ini adalah satu laporan polis. Laporan polis siapa? Laporan polis yang dibuat oleh saya, Muhammad Imran bin Muhammad Zanyuin. Berdasarkan apa Cik Imran cam ini laporan polis Cik Imran? Pertama sekali, sebagaimana bukti pengadu adalah nama saya, nombor kad pengenalan saya. Dan laporan polis yang dibuat adalah laporan polis yang saya buat sendiri. Ada di situ disalin semula daripada pen drive milik pengadu. Boleh jelaskan apa maksudnya ni? Saya draftkan dulu laporan polis ni untuk memudahkan urusan semasa di balai polis lah. Draft dulu tu maksudnya di mana? Saya typekan maklumat-maklumat yang berkaitan ni. Sebab dalam keadaan tergesa-gesa nanti tertinggal apa-apa maklumat nanti. So saya draftkan dulu. Cik Imran buat laporan polis ni bersama dengan siapa? Ada siapa ke? Saya pergi ke balai polis pada ketika itu seorang. Okey, perenggan pertama Cik Imran. Boleh sahkan makluman apa yang Cik Imran laporkan? Berkenaan dengan terima WhatsApp daripada penjaga kanak-kanak iaitu Siti Bainur binti Ahmad Razali pada 24 bulan 6 2021 jam 3 petang yang maklumkan bahawa kanak-kanak orang Kumpaya di bawah jagaannya iaitu sebagai orang LSSY melalui perintah mahkamah bagi kanak-kanak Kuala Lumpur sebahagian Seksyen 30/1/B dan nombor kesnya WA8977407020 yang dikenali sebagai Bella telah mengalami kecederaan pada bahagian badan akibat terkena air panas. Dan dalam laporan polis saya juga, saya nyatakan kanak-kanak telah terkena air panas 2 hari sebelum perayaan Aidilfitri Hari Raya 2021 lah. Dan selain daripada itu, dimaklumkan dalam laporan polis juga, sebagaimana makluman penjaga, kanak-kanak telah diberikan ubat sapu dan antibiotik yang didapati daripada klinik swasta di setapak. Baik. Dan juga penjaga akan bawa kanak-kanak ke hospital untuk rawatan lanjut lah selepas dinasihatkan oleh saya lah. Boleh Encik Imran sahkan kandungan perenggan kedua? Boleh, sebab dalam laporan perenggan kedua ni saya juga telah berhubung dengan Siti Bainur untuk ketahui alamat terkini keberadaan kanak-kanak lah. Bagi tujuan saya merujuk kes kepada pihak hospital bagi rawatan perubatan. Dan saya juga maklum dalam laporan polis bahawa saya telah terima maklumat daripada penjaga yang kanak-kanak ini telah diambil dan dibawa ke hospital oleh rakannya iaitu Zurianti binti Sudin. Beliau tidak mengetahui keadaan kanak-kanak di mana kanak-kanak berada dan tidak dapat berhubung dengan rakan yang mengambil kanak-kanak lah. Dan saya juga telah berhubung dengan Zurianti binti Sudin lah di talian 0112809546 lah. Dan dimaklumkan kanak-kanak berada di ward GW7 HKL untuk rawatan. Jadi ini makluman yang betul. Jadi Cik Imran sahkan ini laporan Disahkan, Cik Imran. betul.
Mohon untuk ditandakan tuan sebagai ekshibit pendakwaan. Laporan polis Muhammad Imran bin Muhammad Zanjwin ditandakan sebagai P berapa tu? 164. P164. Baik. Seterusnya kita berbalik kepada komunikasi WhatsApp. Balik kepada Komunikasi WhatsApp. Maaf tuan. Ada tak mohon untuk dirujuk kepada saksi ID 36 tuan 1 hingga 14. ID 36 1 hingga 14. ID teruskan. Ada salinan untuk saksi. ada? Tak ada. Ada. Untuk hakim ada? Tak, untuk hakim ada? Ada. Dah. Okey. Tuan, saya teruskan. Encik Imran. Di hadapan Encik Imran ada satu dokumen ID 36. Ini dokumen apa kalau Encik Imran tahu? Oh, ini adalah screenshot WhatsApp perbualan antara saya dengan Siti Bainun. Berkenaan apa komunikasi ni? Jika merujuk kepada perbualan WhatsApp ni, dimaklumkan Bella hari tu jatuh, habis air panas kena satu badan dia lah. Dan dihantar sekeping gambar melalui WhatsApp, gambar tangan dengan kecederaan. Tapi kalau tengok gambar ni, dah kering. Kecederaan luka tu dah kering. Dan dimaklumkan juga, banyak juga kena kat badan. Pun saya pergi klinik ambil ubat dah habis tapi ubat continue macam biasa. Okay, Encik Imran boleh direct mahkamah on what page ke apa ke yang Encik Imran tengah baca tu? Macam mana, Puan? Boleh direct mahkamah page mana yang Encik Imran baca? Okay. Untuk page yang pertama, saya sambung tadi lah. Banyak juga kena badan pun saya pergi klinik ambil. Page kedua, ubat dah habis tapi ubat continue macam biasa. Dia lari and jatuh. Orang bawah kondo yang jumpa. Aduh. Ayat pertama saya dalam WhatsApp pada page kedua adalah, wassalam, tak bawa hospital ke? Dan dibalas balik, saya bawa klinik setapak. Kami semua kena COVID ni, lepas tu bawa ke hospital. Ni kena sebelum COVID lagi. Ingat tak perlu bawa, tapi nampak makin teruk juga. Nanti saya bawa klinik tu balik.
Jawapan balas saya adalah, oh, dia macam mana, okey tak? Saya rasa kena bawa hospital HKL. Dan dia jawab, atau hospital terdekat. Dan di page yang ketiga, muka surat yang ketiga, seingat saya walaupun tak nampak yang atas terlindungan ni, mesti tahan wad tu. Dia jawab, oh boleh. Saya cakap nampak macam teruk, tangan je ke? Dia jawab, kepala ada sikit. Jawapan saya tetap bawa ke hospital dulu, takut apa-apa nanti. Dan dimaklumkan saya botakkan sebab dia berkuping. Dan ada tambahan ayat saya iaitu susah. Dia jawab, lepas COVID ni, sekarang kita semua positif. Saya jawab balik, nanti bawalah. So ubat-ubat dia macam mana? Di page yang keempat, sambungan kepada tadi, dia makan antibiotik and cream. Tu je. Saya beli spray kuning. Dan saya tanya lagi, oh lama lagi kuarantin. Di page yang kelima, baru start semalam. Dan saya maklum, oh tak apalah, nanti update lah apa-apa pasal Bella. Dan dia jawab, dia suka sangat buka tempat air panas, dah banyak kali kena. Dan saya jawab, itulah, harapkan dia tak ada infection lah, risau juga tu. Dia jawab, Siti Bani jawab, tapi hari tu teruk. Dia makan antibiotik, kadang-kadang dia tak tahu turun naik lift sendiri. Tahu-tahu muka dalam grup, duk main kat kolam. Dan di page yang ke-6, saya maklumkan pada dia, kena kawal dia tu, takut juga apa-apa jadi dekat dia. Nanti apa-apa update saya. Dan dia jawab okey, dan dia hantar lagi 2 keping gambar. Di muka surat 6 ni ada gambar tangan lah. Tangan sebelah kiri. Dan di page ke-7 pun ada sekeping juga gambar. Dan dia maklumkan ni dah kering. Tunggu kering tu hilang je. Dok cakap bila nak kering ni dia buruk sikit. Saya cakap aduh teruk melecur. Di page yang ke-8 pula dia jawab ya, berbudak pun tak takut tengok. Saya maklumkan pada dia nanti saya nak melawat dia, harap dapat jaga dia baik-baik lah. Dia jawab boleh, lepas kami negatif, saya bagi tahu mungkin 29 dah negatif. Saya nak bawa dia pergi swab pun takut nanti dia orang ingat kita orang buat dia, so isolate diri masing-masing je. Dan dia jawab lagi, maksud saya 29 potong gelang. Saya jawab pada dia, oh insyaAllah nanti lepas ni saya jumpa Bella. Dan dia juga jawab okey. Pada page yang ke-9, saya tanya dia, Bella kena air panas kat rumah ke kat luar rumah? Dijawab, kat tempat cuci baju ada satu tempat air panas dengan periuk nasi. Saya tanya dia, oh Dobi. Dia jawab, bukan. Tempat cuci baju yang dalam rumah bukan dekat Dobi. Dan dia hantar satu ikon lah. Dalam rumah tu ada satu tempat khas cuci baju. Baju tu kat situ ada periuk nasi, water boiler. Water boiler tu dia selalu tekan water boiler tu. Tapi masa lepas raya tak, sebelum 2 hingga 3 hari sebelum raya macam tu, saya sibuk dengan rumah bonda. Dia gaduh dengan Balkis sebab berebut jajan. Dia terus pergi belakang, habis tumpah air panas. Dan di page yang ke-10 pula, saya sambung balik, dia terus pergi belakang, habis tumpah air panas dengan periuk nasi. Tu memang kena dia terus. Saya jawab pula pada dia, oh tengah masak, ramai ke kat rumah tu, kesian dia, saya bawa pergi hospital, saya nak bawa pergi hospital pun cik tengah kuarantin. So dia hantarkan satu keputusan artikel lah yang ditandakan satu dengan huruf B. Dan dimaklumkan, kiri tu keputusan dia positif. Di page yang ke-11 pula,
Tak apalah, saya boleh je bawa, cuma saya tak bawa lagi. Lah ingat tak bawa sebab boleh pakai antibiotik je. Tapi Encik Imran suruh bawa, nanti saya bawa je lah pun. Tak apa. Kita orang tinggal 10 orang lah sini. Hold on, saya bergurau dengan dia, saya ingat test pregnancy tadi. Dia jawab, oi, ini RTK self kit. Dan di page yang ke-12, dari sini yang tahu positif, sebab rumah bonda 27 orang positif. Saya cakap ramainya, semua kuarantin lah. Dah berapa hari Bella kena air panas, nampak kering dah tu. Dia jawab 2 hingga 3 hari sebelum raya lagi, saya pergi klinik setapak je. Ada ayat hak. Lepas tu, pada page yang 12 juga, bertarikh 25 Jun 2021, saya tanya pada dia, Cik Bainun, bagi saya alamat sekarang Bella dan Cik Bainun duduk, alamat. Dan dinyatakan pada saya B172 Irama Wangsa Kondominium 53300 Kuala Lumpur. Saya maklum pada dia, saya cuba cari orang untuk bawa Bella pergi hospital. Page mana? Page? Page 13. Okey, saya cuba cari orang untuk bawa Bella pergi hospital. Dan dimaklumkan, Bella semalam dah ke hospital, kawan saya bawa. Saya tanya balik hospital mana, HKL ke? Dia jawab, saya tak pasti, saya call boleh tak? Saya cakap dia positif kan? Boleh. Dan dia kata sebab saya, anak-anak semua kuarantin. Dan di page tu juga ada satu nombor telefon lah dihantar kat Zoo. Okey, di page 14 saya sambung bagi selepas nombor telefon kat Zoo tu. Dia maklumkan, Encik Imran tolong update saya apa-apa hospital mana nanti. Saya ni memang di semalam macam nak pecah dada, saya fikir. Saya memang paranoid, anak-anak jauh dari saya. Itu saja. Cik Imran. Ya. Melalui kesemua komunikasi WhatsApp ini, boleh bagi tahu pada mahkamah komunikasi ini berlaku pada tarikh bila? Komunikasi yang pertama berlaku pada 24 Jun 2021 dan yang kedua adalah pada 25 Jun 2021. Berdasarkan apa, Cik Imran? Berdasarkan tarikh yang berada dekat dalam WhatsApp ni. Okay, boleh tunjukkan mahkamah muka surat berapa ke apa? Di muka surat yang pertama, di bahagian atas, selepas nama Bainun Bonda, ada tarikh 24 Jun 2021. Dan juga sambungan pada muka surat 3 di bahagian atas, 24 Jun 2021 juga. Di muka surat 5, ada tarikh 24 Jun 2021 di bahagian atas. Yang keenam juga sama pada 24 Jun 2021 di bahagian atas. Yang ketujuh juga sama di bahagian atas, 24 Jun 2021. Di muka surat 8 pun ada, 24 Jun 2021. Di muka surat 9 di bahagian atas, 24 Jun 2021. Di muka surat 10 di bahagian atas, 24 Jun 2021. Di muka surat 11 pada 24 Jun 2021. Di muka surat 12 di bahagian atas pada 24 Jun 2021 dan di bahagian bawah ada tarikh 25 Jun 2021. Di muka surat 13 pada bahagian atas 25 Jun 2021. Di muka surat 14 25 Jun 2021 di bahagian atas. Keratan dokumen ni siapa yang sediakan, Cik Imran? Dokumen ni yang screenshot saya serahkan melalui WhatsApp kepada pegawai penyiasat ASP Rohaini. Pernah berjumpa dengan ASP Rohaini? Pernah. Saya mohon untuk reserve pengecaman saksi pada ASP Rohaini. Kenapa serahkan
dokumen ini kepada ASP Rohaini? Selepas diminta oleh ASP Rohaini. Bagi tujuan apa? Bagi tujuan untuk mendapatkan maklumat lah mengenai perhubungan saya dengan Siti Bainon. Ni ya. Oh. Baik, sebelum tarikh 24 Jun 2021, pernah tak Siti Bainon mengupdate ataupun Tuan Leading. Rephrase. Cik Imran tahu tak keadaan Bella sebelum daripada tarikh 24 bulan Jun? Leading question, Tuan. Jawapan tak tahu atau tahu, that's leading question. Close question. Rephrase. Cik Imran tahu. Cik Imran ada pengetahuan mengenai Bella sebelum 24 bulan. Sebelum 24 Jun 2021, kali terakhir pertemuan dengan Bella adalah pada Februari 2021 di di Pejabat Akhlak Kompleks Mahkamah Jalan Duta, dan antara tempoh selepas penjumpaan sehingga 24 Jun tu saya tidak ada apa-apa maklumat mengenai Bella lah. Saya ingat Cik Imran, makluman Siti Bainon kepada Cik Imran mengenai Bella ni, berdasarkan komunikasi ni, pukul berapa? 3 minit petang. Jadi Tuan memandangkan saksi telah mengesahkan menyediakan dokumen ini dan ada dalam pengetahuan dia dan juga komunikasi yang berlaku antara saksi dan Siti Bainon untuk ditandakan sebagai exhibit pendakwaan. Guam. Tuan, tak ada bantahan untuk tandaan. Cuma kami mohon diperiksa telefon asal berkenaan dengan nama tu. Apa dia? Berkenaan nama di bahagian atas tu, Tuan. Sebab kita tak ada nombor. Kami nak tengok nombor. If I may help the court, memang ada kes-kes yang membenarkan WhatsApp ditandakan, dan pihak pembelaan tidak ada isu, cuma kita nak tengok phone asal untuk compare dengan WhatsApp ini. Lihat sebab dalam perkataan ini ada Bainon Bonda, tidak ada nombor telefon untuk sahkan ini adalah kandungan yang sama seperti mana dalam telefon. Selepas itu tidak ada objection untuk penandaan. Nombor objection berkaitan nombor dalam WhatsApp. Dalam komunikasi WhatsApp ni. Tuan, jika saya juga boleh membantu dalam kes Mahkamah Tinggi Moi Cik melawan Sowo Sendirian Berhad dan dua lagi 2015 1 LNS 448, Mahkamah membenarkan WhatsApp itu ditandakan selepas perbandingan dibuat dengan telefon asal. Tidak ada isu penandaan, just nak compare saja. Okey, Cik Imran. Komunikasi WhatsApp ini adakah ianya masih ada dalam telefon Cik Imran? Tidak ada sebab saya dah pindahkan nombor WhatsApp ni ke dalam nombor telefon lain. Boleh kemukakan telefon tersebut? Boleh. Untuk dibuat perbandingan? Boleh. Ada sekarang? Yang mana? Yang saya tengah pakai sekarang ke? Yang ada komunikasi. Oh, tidak ada. Dia dah tak keluar dah. Dah tak keluar? Nombor telefon bonda. Nombor telefon Bainon Bonda seperti mana dalam ni masih ada lagi?
Ada dipindahkan dalam telefon lah. Okey, boleh tunjukkan pada mahkamah nombor ataupun sebutkan dan tunjukkan kepada mahkamah. Namanya masih sama dekat sini. Bainun Bonda. 019-203-1173. Nombornya ialah 019 203 1173. 1173. Okey, boleh kemuka pada mahkamah. Tunjuk pada DPR. DPP kemudian tunjuk pada peguam. Satu lagi Tuan, jika WhatsApp tersebut telah di-delete, saya pohon untuk komunikasi di antara beliau yang di-forward ke SP Rohani itu ditunjukkan. At least we can see that's the original document. Kalau ada SP Rohani punya yang message tersebut, takkan delete semua, it's an evidence. Ada dalam telefon lagi yang transfer. Sebab yang perbualan ni telefon lain. So saya boleh tengok dalam phone tu balik lah. Saya WhatsApp kepada Yang WhatsApp kepada ASP. Peguam bela nak gunakan ni nanti tak? Kita tak ada isu tandaan Tuan. Kita nak gunakan cuma on the admissibility nanti isunya. Because kalau kita bagi appeal pun admissibility cara penandaan tu akan jadi isu. Sebab tu saya minta compare je. Kalau ada yang forward daripada SP Rohani pun kita boleh nampak the same document dan no issue. Kalau tak ada then kita berdasarkan kepada nombor telefon yang telah disahkan tadilah. Nombor telefon dah ada. Keterangan saksi ada. Saya boleh guna bicara saya untuk terima. Dia hanya berdasarkan kepada keterangan oral, banyak kes yang merujuk perkara tersebut. Sebab tu sana you nak guna tak? Kalau you nak go on isu penandaan, you nak bantah, you kena all out lah, submit. Kalau you nak guna juga, saya boleh guna beri bicara saya untuk terima. Boleh Tuan. Okey, kita tandakan sebagai P. Terima kasih Tuan. ID 36 tukar kepada 1 hingga 14 tukar kepada P36 1 hingga 14. Baik, teruskan. Baik Tuan. Ada lagi, DPP? Sebentar Tuan. Selepas laporan polis dibuat, Cik Imran, apa yang berlaku lagi selepas itu? Selepas laporan polis dibuat, saya bersama dengan ketua unit, ketua bahagian dan juga beberapa pelindung lain mengadakan perbincangan bersama untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi dan kejadian ini lah. Berkenaan dengan Bella, apakah tindakan Encik Imran? Berkenaan dengan Bella, pertama sekali sebagaimana yang kita tahu, Bella telah diselamatkan
dan Bella kini pada ketika itu telah berada di hospital, iaitu satu tempat selamat lah. Saya juga pada 1 Julai 2021 di Mahkamah bagi Kanak-kanak Kuala Lumpur, saya telah buat satu permohonan kepada mahkamah sebagaimana Seksyen 30/13 Akta Kanak-kanak 2001 untuk membatalkan perintah jagaan yang dikeluarkan kepada Siti Bainun sebelumnya. Jadi apakah hasil permohonan tersebut? Mahkamah telah membenarkan permohonan tersebut dan berdasarkan perintah, kanak-kanak ditempatkan di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah Seremban. Selepas itu apa lagi yang berlaku berkaitan dengan Bella? Okey, pada 4 Julai 2021, saya bersama dengan Puan Nur Hidayah binti Zulkafli. Bila tadi? Puan Nur Hidayah. Bila tadi? Pada 4 hari bulan Julai 2021. Saya bersama dengan Puan Nur Hidayah binti Zulkafli ke Hospital Kuala Lumpur untuk discharge Bella selepas dimaklumkan oleh pegawai perubatan lah yang keadaan Bella dah semakin baik dan kanak-kanak boleh discharge. Okay, jadi apa yang berlaku? Pada 4 hari bulan 7 tu 2021, saya telah discharge Bella daripada ward dan terus bawa Bella menaiki kenderaan ke Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah Seremban sebagaimana perintah yang mahkamah keluarkan. Selepas hantar Bella ke Taman Sinar Harapan, apa lagi yang berlaku? Sampai di sana saya serahkan Bella kepada pegawai petugas dan juga seorang misi lah, ada yang ada dekat situ untuk melihat keadaan Bella lah, dan saya tinggalkan Bella di sana sebagaimana perintah mahkamah. Okey, tadi Encik Imran sebut Bella Encik Imran sebut Encik Imran telah discharge Bella dan bawa ke Taman Sinar Harapan. Apa keadaan Bella ketika itu? Keadaan Bella pada ketika itu dia diam, kurang bercakap, dan yang saya nampak pada bahagian mukanya adalah kesan parut dan tangannya berbalut lah. Dan ketika saya keluarkan dalam perjalanan bawa tu, Bella juga tak pakai tudung dan memang saya nampak rambutnya pendek. Ada apa-apa lagi pelibatan Encik Imran terhadap Bella? Okey, selepas Bella diletakkan semula ke Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah,
Saya juga telah bawa bela untuk membuat rakaman keterangan di CIC Sikamat Seremban, dan saya juga bersama dengan dibantu oleh beberapa pelindung lain bawa bela ke hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan bagi kecederaannya mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Pegawai Perubatan. Ada apa-apa lagi, Cik Imran? Selepas rawatan dibuat oleh Pegawai Perubatan, alhamdulillah lah selepas tu nampak kesan kecederaan bela semakin pulih. Saya juga selain daripada tu saya juga bawa bela untuk berjumpa dengan pakar psikiatrik bersama dengan Puan Nur Hidayah. Sebagai pengiring lah, Puan Hidayah sebagai pengiring. Hasil berjumpa dengan pakar psikiatrik? Hasil perjumpaan dengan pegawai psikiatrik berdasarkan permohonan laporan psikiatrik yang saya terimalah laporan psikiatrik daripada pihak hospital. Selepas tu apa lagi yang Cik Imran lakukan? Selain itu tak adalah selepas saya rawatan itu semua. Itu saja ya? Itu saja Tuan. Soalan dari pendakwaan. Itu saja. Untuk pemeriksaan balas kita sambung 2 suku. Untuk pihak-pihak rehat dulu. Saksi lepaskan sementara untuk hadir balik pada pukul 2 suku. Saja, mahkamah. Terima kasih. Tangguh.